Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu kembali pada hari ini, sesi Facebook Live pada hari Isnin. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan mengulas 3 perkataan yang mana hampir-hampir sama sebutannya, dengar sepintas lalu, sekali dengar macam sama, tetapi sebenarnya ada sedikit perbezaan, iaitu perkataan waja'alna, waja'alna, ja'alna, waja'alna, waja'alna, dengan waj'alna, waj'alna. Perkataan ketiga-tiga perkataan ini dari segi sebutan dia hampir-hampir sama, tetapi ia mempunyai sedikit perbezaan, dan perbezaan yang sedikit itu membawa kepada perbezaan dari segi makna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wan Azlina Ahmad. Okey, mohon respon daripada sesiapa yang mengikuti live pada hari ini. Saya nak pastikan audio clear ataupun tidak. Mohon komen supaya saya dapat mengetahui bagaimana suara saya pada hari ini. Okey. Baik, yang pertama ialah waja'alna. Waja'alna. Yang kedua waja'alana. Waja'alana. Yang ketiga waja'alna. Waja'alna. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Azlina. Baik, alhamdulillah. Okey, jadi perkataan yang pertama waja'alna. Dalam ketiga-tiga perkataan yang ada di whiteboard pada hari ini, ketiga-tiga perkataan ini dimulakan dengan huruf waw. Ketiga-tiga perkataan ini dimulakan dengan huruf waw. Dan huruf waw ini sama pada ketiga-tiga tempat, iaitu waw ini adalah haraf waw ni maksudnya dan, waw di sini pun maknanya dan, waw di sini juga memberi makna dan. Jadi di dalam bahasa Arab, waw ada beberapa fungsi makna, dan ada beberapa bentuk. Di sini waw yang terlibat dalam ketiga-tiga perkataan yang ada, ketiga-tiga potongan kalimah yang ada waw di ketiga-tiga tempat ini adalah haraf ataf. Ataf. Ataf ni maksudnya apa? Penyambung. Haraf ataf, penyambung. Kita nak sambunglah. Sambung perkataan saya makan dan minum, pergi dan pulang, kurniakanlah kepada kami dan zuriat kami. Itu haraf ataf ni penyambung. Kita nak sambung perkataan, nak sambung ayat, nak sambung doa. Okey, jadi waw dalam ketiga-tiga tempat ini adalah haraf ataf.
Ataf ni maksudnya penyambung. Dan terjemahannya dan. Di sini juga dan. Yang ini pun juga sebutannya dan. Okey, kemudian kita fokus kepada perkataan ja'alna. Ja'alna. Baik. Perkataan ja'alna ini dalam bahasa Arab, kategori kalimahnya ataupun perkataannya ia masuk dalam kategori fi'il ataupun kata kerja ataupun perbuatan ataupun verb dalam bahasa Inggeris. Okey, sebagaimana kita maklum bahawa perkataan dalam bahasa Arab ada 3 kategori sahaja, iaitu isim, kata nama, fi'il, kata kerja ataupun perbuatan, haraf, kata sendi ataupun kata fungsi. Ya. Okey, jadi perkataan ja'alna ini dia termasuk dalam kategori fi'il, kata kerja ataupun perbuatan ataupun verb. Okey, dan dalam bahasa Arab kata kerja ataupun perbuatan ini terbahagi kepada 3. Kata kerja ataupun perbuatan ini terbahagi pada 3. Yang pertama, kata kerja yang telah berlaku past tense dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar ialah kata kerja perintah. Okey. Baik, jadi di dalam ketiga-tiga potongan perkataan yang ada, kalimah yang ada di sini, yang pertama waw tadi saya dah sebut, sama sahaja waw ketiga-tiga tempat ini ia adalah haraf ataf. Dan di sini juga adalah haraf ataf penyambung. Baik. Okey. Kemudian bahagian yang kedua ni, bahagian yang kedua yang ada dekat sebelah kiri ini ialah perkataan ialah ja'alna. Ja'alna ini dari segi hukum tata bahasa Arab dia adalah perbuatan. Perbuatan ataupun fi'il. Dan ja'alna di sini dia merupakan fi'il ataupun perbuatan yang telah berlaku. Fi'il ataupun perbuatan yang telah berlaku. Fi'il madhi. Fi'il madhi telah berlaku. Baik. Okey, perbincangan secara detail tentang fi'il ini tidak dapat disampaikan dalam masa sebentar ini. Saya cuma hanya memberikan maklumat ringkas sahaja dalam sesi Facebook Live. Saya tak dapat nak share semualah daripada A to Z. Saya hanya sampaikan maklumat yang betul-betul basic ataupun yang penting. Okey, jadi bila jumpa fi'il, ja'alna ini adalah fi'il madhi, iaitu perbuatan yang telah berlaku. Okey, macam mana nak kenal perbuatan yang telah berlaku? Salah satunya ialah kita jumpa perkataan yang mana dia ada simbol begini. Kita jumpa perkataan yang mana dia akhirnya ada simbol begini. Ada tambahan nun alif dan sebelumnya ada tanda mati. Kita jumpa pertambahan di hujungnya ada nun alif dan sebelumnya ada tanda mati. Okey, jadi kalau kita jumpa perkataan yang begini, biasanya dia adalah fi'il madhi. Contohnya di sini ja'alna. Ja'alna. Dan satu perkara lagi yang kita perlu tahu bila bincang tentang fi'il, tentang perbuatan, setiap perbuatan perlu ada pelaku atau pembuat. Setiap perbuatan mesti ada pelaku atau pembuat. Mana boleh tiba-tiba je
Ada satu perbuatan, ada kita letak apa, di dapur kita ada pisang, tiba-tiba pisang hilang, tak ada dah, tinggal kulit je. Maknanya kita tengok tu, kita tahu ada perbuatan makan di situ, tapi tak ada yang makan, tiba-tiba je. Mustahil. Mesti ada yang makan. Mesti ada yang makan pisang tu, sama ada manusia ke binatang ke, itu nombor 2. Okey? Baik, kita duduk kat rumah seorang-seorang, dengar ada bunyi air dalam bilik air, bunyi orang mandi tengah malam. Apa yang terbayang di fikiran kita? Mesti ada seseorang yang mandi. Sama ada orang tu, ada yang mandilah, sama ada orang ke ataupun makhluk yang lain ke. Itu nombor 2. Yang penting mesti ada yang membuat bunyi air di dalam bilik air tadi. Okey, jadi bila ada perbuatan Fa'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Fa'il mudhari', perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Fa'il amar, kata kerja perintah. Bila ada fa'il, bila ada perbuatan, mesti kena cari pelaku. Siapa yang buat? Okey, di dalam ayat ini Ja'alna, di ujung dia ada na. Di dalam bahasa Arab, na ini merujuk kepada kami. Na ini merujuk kepada kami. Okey. Baik. Jadi antara sebutan lainnya bagi perkataan na ini merujuk kepada kami. Dan dalam bahasa Arab ada satu lagi perkataan, iaitu nahnu. Nahnu juga merujuk kepada kami. Okey, jadi dalam bahasa Arab, bila jumpa perkataan yang ada simbol begini, ada tanda mati, dan di hujungnya ada tambahan nun alif, maka biasanya dia merujuk kepada nahnu. Nahnu ni adalah kami. Jadi perbuatannya telah menjadikan. Siapa yang jadikan? Kami. Macam mana tahu kami ni? Ada na di hujung. Ja'alna, kami telah jadikan. Ja'alna, kami telah jadikan. Okey, kalau sebut ba'athna, berikut pattern yang sama, ada tambah na di hujung, sebelumnya ada tanda mati. Ba'athna, maksudnya ba'athna ni daripada perkataan ba'asa utus ataupun hantar. Jadi ba'athna, kami telah mengutus. Contoh lain, khalaqna, adanya di hujung, sebelumnya ada tanda mati. Khalaqna maksudnya apa? Khalaqna, kami telah mencipta. Okey, khalaqna, ba'athna, ja'alna, okey, dan sebagainya. Bermakna perkataan wa ja'alna, yang pertama ialah wa, dan yang kedua ja'alna fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Ada terjemahan telah jadikan. Kemudian bila ada fi'il, ada perbuatan, mesti cari pelaku. Pelakunya di sini merujuk kepada na, iaitu kami. Kami telah jadikan. Wa ja'alna, kami telah jadikan. Okey? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi ayat ini, bahagian yang pertama ini kita dengar, kita jumpa dekat mana? Di dalam surah Yasin. Kita dengar ataupun kita baca dalam surah Yasin, dalam ayat yang ke-9, ayat yang famous, ayat yang biasa kita dengar, waja'alna min baini aydihim وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Ada dinding penghalang, daripada belakang mereka pun ada penghalang. Lalu kami tutup seluruh mereka, lalu mereka tidak dapat melihat.
kebenaran. Okey. Baik, itu maksud wa ja'alna, lam mati. Okey, perkataan yang kedua ialah wa ja'alana. Okey, kalau di sini kita pecah kepada dua. Kalau kita baca wa ja'alana, okey, dia telah dipecahkan menjadi tiga. Yang pertama ialah wa dan haraf ataf. Yang kedua ialah ja'ala. Perkataan yang kedua ialah ja'ala. Ja'ala ini sama macam tadi fi'il madhi. Ja'ala yang ini sama macam tadi, fi'il madhi, cuma dari segi pelaku dia, pembuatnya bukan kami dah. Kami ni bukan yang buat. Kalau tadi kami yang jadikan, tapi kat sini bukan kami yang jadikan. Yang menjadikan itu dia telah bertukar kepada dia. Dalam bahasa Arab sebut huwa. Yang melakukannya telah bertukar kepada dia. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai huwa. Tak sama Ja'al kat sini lam mati, sini lam dia berbaris. Okey, macam mana saya boleh tahu? Macam mana kita nak tahu perkataan ja'ala ini fi'il perbuatan? Bila ada perbuatan, kena cari pelaku. Bila ada perbuatan fi'il, kena cari pelaku. Pelaku dia macam mana kita nak tahu ada huwa di dalam perkataan ja'ala? Macam mana nak tahu? Ialah kita melihat setiap fi'il, kata kerja. Setiap fi'il ataupun kata kerja dalam bahasa Arab, dia ada simbol-simbol. Daripada simbol-simbol tersebut kita akan tahu bahawa dhamir yang ada pada dhamir ataupun ganti nama diri, dhamir ataupun ganti nama diri ataupun pelaku yang terlibat dengan fi'il itu kita akan tahu melalui simbol. Kalau di dalam diagram warna kuning di dalam diagram warna kuning diagram yang khusus untuk tajuk fi'il. Di dalam ini ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey, kalau kita nak cek dekat perkataan yang pertama ja'alna, yang ada simbol begini mati di hujung dan hujungnya ada tambah nun alif, ja'alna. Maka dari segi kedudukannya dia berada di bahagian paling bawah sekali. Simbol yang ini kita akan jumpa di mana? Bawah sekali, merujuk kepada nahnu, kami. Jadi terjemahannya kami telah jadikan. Tetapi perkataan ja'ala, sebab lamnya telah menjadi hidup. Beza sikit je ni lam mati, yang ini lamnya hidup. Okey, jadi ja'ala ni dia telah naik bahagian yang pertama atas sekali. Simbol dia begini, dia ada dash, 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 tidak ada tambah apa-apa di hujungnya. Dalam bahasa Arab, bila kita jumpa perkataan yang ada 3 huruf, 3 huruf semua baris atas, 3 huruf semua baris atas. Ja'ala, khalaqa, nadara, kataba dan sebagainya. Maka dhamir ataupun ganti nama yang ada dekat dalam perkataan ja'ala ini adalah ganti nama huwa. Semua orang Arab akan tahu perkara ini, dan orang yang belajar bahasa Arab pun akan tahu. Mesti ada huwa kat dalam ni. Tak nampak lah Ustaz, mana huwa ni kat sini tak nampak. Tetapi macam mana kita tahu? Melalui simbol kosong di hujungnya, tak ada tambah apa-apa. Okey, maka dia akan merujuk kepada huwa. Huwa dia seorang lelaki. Huwa ni maksudnya apa? Dia seorang lelaki. Jadi kita terjemahkan perbuatannya telah menjadikan, sebab fi'il madhi telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Dia. Dan dia
telah menjadikan. Kalau tadi kami, yang tadi kami telah menjadikan, yang ini dia telah menjadikan. Ya, dia telah menjadikan siapa? Dia telah menjadikan kami. Ya, dia telah menjadikan siapa? Dia telah menjadikan kami. Jadi na di dalam ayat pertama, na itu yang kuat. Kalau dalam ayat yang kedua, na ni yang kena, dia akan jadi mangsa. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai maf'ulun bih. Perbuatan dia menjadikan. Siapa yang menjadikan? Dia, iaitu Allah. Dia telah menjadikan siapa? Dia telah menjadikan kami. Kami ni adalah mangsa ataupun yang kena perbuatan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun bih. Okey. Bezanya dekat mana? Bezanya dekat sini. Ya. Ini beza utama ni. Ya, kalau lam huruf sebelum na mati, maksudnya apa? Kami telah jadikan. Tapi kalau sebelum na hurufnya berbaris atas ataupun tak matilah, maka terjemahannya dia telah menjadikan kami. Waja'alana, dia telah menjadikan kami. Yang ini yang kita baca dalam doa lepas makan. Kita biasa bacakan alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mana dia telah memberi makan kepada kami. Wasaqana, dan dia telah memberi minum kepada kami. Waja'alana, dan dia telah menjadikan kami, bukan kami telah jadikan. Sebab perhati betul-betul kalau kami yang jadikan, lam mesti mati. Kalau lam juga bukan kami jadikan, tapi dia telah menjadikan kami. Baik. Jadi perkataan waja'alna kita pecah kepada 3. Yang pertama waw dan yang kedua ja'ala fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Dan bila jumpa perbuatan mesti cari pelaku dia. Pelakunya di sini merujuk kepada ganti nama diri ataupun dhamir huwa yang tersembunyi kat dalam ja'ala ni. Macam mana kita nak tahu? Secara ringkasnya ada diagramnya. Kita tengok jika tidak ada tambah apa-apa di hujung, maka biasanya dia merujuk kepada dhamir ataupun ganti nama diri huwa lah. Jadi sebab itu kita terjemahkan dia. Siapa yang buat? Perbuatannya telah menjadikan. Siapa yang telah menjadikan? Dia. Dia itu merujuk kepada Allah. Dan satu lagi yang kita kena cari ialah mangsa ataupun maf'ul bih. Yang kena buat, yang kena perbuatan di sini, siapa dia? Kami. Dia telah menjadikan kami. Ini perkataan yang kedua. Dan perkataan yang terakhir, waja'alna. Waja'alna pun dipecahkan kepada 3 kalimah. Dan bezanya di sini ialah, kalau kita perhatikan, beza pertama dengan yang kedua, hidup, mati dengan hidup. Tapi di sini ada lebih sedikit perbezaan. Ada beberapa perbezaan. Yang pertama ni dia ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal. Yang kedua, huruf jim mati, tapi jim hidup. Dan yang ketiga yang mati. Jadi waja'alna ini secara ringkasnya, yang pertama waw haraf ataf, yang kedua ni sebutannya adalah ij'al. Siapa yang belajar tajwid dia tahulah nak membariskan hamzah wasal. Cara nak membariskan hamzah wasal ni tengok huruf yang ketiga, baris huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga bagi ba,
Hamzah wasal baca baris depan lah. Contoh dia baca urkud birijlik. Ya, dalam Al-Quran ada urkud birijlik. Huruf ketiga baris depan. Kalau huruf yang ketiga huruf ketiga baris depan, maka hamzah wasal baris depan. Kalau huruf ketiga baris bawah, hamzah wasal baris bawah. Idrib. Ada juga dalam Al-Quran. Idrib, ra baris bawah, idrib baris bawah. Okey, kalau huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal baca baris bawah. Ij'al. Okey, ij'al. Ij'al maksudnya. Sebutan dia ialah ij'al. Ij'al ni merupakan fi'il amar, kata kerja perintah. Ij'al maksudnya apa? Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. Tadi kita tengok ada dah fi'il madhi, kata kerja yang telah berlaku past tense. Fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku, present dengan future tense tak ada dalam contoh ini. Dan yang ketiga ialah fi'il amar, kata kerja perintah. Ini sebutannya. Dalam bahasa Arab ni adalah bahasa yang unik. Bahasa Arab adalah bahasa yang unik. Disebut, ditukar sikit, ditambah sikit, dimatikan hujung, maka dia telah berubah daripada past tense kepada fi'il amar, kata kerja perintah. Kalau kita belajar bahasa Inggeris kan dia ada imbuhan ed, ada was dan sebagainya. Setiap pertambahan itu akan mengubah makna perbuatan itu kepada telah, sedang atau akan dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Arab kalau sebut ja'ala, ja'ala telah menjadikan. Kalau ja'ala telah menjadikan. Kalau ij'al, jadikanlah oleh engkau. Fataha telah membuka. Iftah, bukalah oleh engkau. Kita baca doa masuk masjid tu, Allahumma ftahli, ya Allah bukalah bagiku abwabah rahmatik, pintu rahmat engkau. Okey, baik. Jadi waja'alna, wa dan ij'al, jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. Dia adalah kata kerja perintah, fi'il amar dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab sebut fi'il amar. Amar ni maksudnya apa? Perintah. Okey. Dan sebagaimana saya dah sebut tadi, bila ada perbuatan mesti cari pelaku dan mesti cari mangsa. Mesti ada yang buat perbuatannya, jadikanlah. Siapa yang jadikanlah? Siapa yang nak kena buat ni? Engkau. Macam mana kita dapat tahu engkau kat sini? Macam mana? Dengan kita melihat simbol-simbol yang ada dan di hujungnya tanda mati. Maka dalam bahasa Arab dia melibatkan ganti nama diri ataupun dhamir anta. Saya rasa semua biasa dengar perkataan anta. Anta, engkau lelaki. Kalau anti, engkau perempuan. Okey. Jadi bila sebut ij'al, dia adalah kata kerja perintah. Yang kena buat ni siapa? Engkau lelaki, iaitu engkau ni merujuk kepada Allah. Okey, wa dan ij'al, jadikanlah oleh engkau akan engkau. Waja'alna maksudnya apa? Dan jadikanlah oleh engkau akan kami, ataupun jadikanlah. Orang Melayu engkau ni tak sebut ni, oleh engkau ni tak sebut, akan ni pun tak sebut. Orang lain sebut macam mana? Jadikanlah kami saja. Sebenarnya kalau nak terjemah betul-betul makna asal, jadikanlah oleh engkau ya Allah akan kami. Ini doa yang kita baca dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doa yang selalu imam baca. Apa dia? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan zuriat-zuriat kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Maknanya kita lihat pasangan, lihat zuriat keturunan, rasa sejuk mata memandang. Maknanya menenangkanlah. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah oleh engkau kami, ataupun jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah kami
imaman, pemimpin ataupun ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Baik, jadi kesimpulannya, bila kita menyebut, tolong betul-betul perhalusi sebutan kita. Bila baca surah Yasin, saya rasa semua baca dengan betul. Waja'alna min baini aydihim, waja'alna min baini aydihim, dan kami telah menjadikan di hadapan mereka penghalang dinding, di belakang mereka penghalang ataupun dinding. Ini dalam surah Yasin. Maksudnya, dan kami telah jadikan. Waja'alana, lah kita baca dekat mana? Dekat dalam doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Segala puji bagi Tuhan yang mana Dia telah memberi makan kepada kami, Dia telah memberi minum kepada kami, dan Dia telah menjadikan kami di kalangan orang-orang Islam. Beza, tengok beza hidup dengan mati merubah makna. Kalau ja'alna, la mati, kami telah jadikan. Kalau ja'alana, Dia telah menjadikan kami. Okey. Dan yang seterusnya kita baca dalam doa dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami, jadikanlah oleh Engkau akan kami, ataupun jadikanlah kami sebagai ketua ataupun pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Ja'alna, kami telah jadikan. Ja'alana, Dia telah jadikan kami. Waja'alna, dan kami telah jadikan. Waja'alana, dan Dia telah menjadikan kami. Waja'alna, dan jadikanlah mereka akan kami, ataupun jadikanlah kami. Okey. Jadi kita nampak perubahan baris, mati tukar kepada baris atas, merubah makna. Yang ini telah dimatikan, matikan dua tempat. Yang ini mati satu tempat, yang ini hidupkan. Yang ini mati pada dua tempat, tambah hamzah wasal. Hamzah wasal ni kalau dalam sebutan kita tak nampak. Jadi kalau tak tulis semua tak pasal ni. Kalau dengar kalau kita sebut sekali lalu macam memang sama. Waja'alna, waja'alana, waja'alna. Nampak macam sama tapi tak serupa. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Dan pagi ini agak panjang sedikit. Okey, lebih kurang sejam, setengah jam lebih. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada sebarang komen, cadangan ataupun ada perkara-perkara yang simple-simple yang ingin minta penjelasan, boleh share dekat dalam ruangan komen di bawah, supaya saya boleh teruskan perkongsian dengan semua, terutamanya kita di Malaysia ni, tentang perkataan-perkataan kesilapan ataupun kekeliruan yang berlaku di dalam perkataan-perkataan bahasa. Okey, saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.